Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar kaedah penulisan imbuhan di awal perkataan. Macam mana kita nak tulis imbuhan bila berada di awal perkataan. Pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar 24 imbuhan di awal perkataan. Okey, kita tengok ada 3 kotak. Kotak pertama, kata dasar, kata asal perkataan tu. Yang kedua, bila mana masuk imbuhan. Dan kotak ketiga, bila mana masuk imbuhan, kita akan jumpa kata terbitan. Kata dasar yang pertama, rasa. Berasa. Bila masuk maka jadi berasa kata terbitan dia. Kedua, fikir. Bila masuk jadi dia berfikir. Ketiga, makan. Bila masuk jadi dimakan. Yang keempat, besar. Bila mana masuk maka akan jadi diperbesar. Yang kelima, gambar. Bila mana masuk juru, jadilah juru gambar. Yang keenam, tawa. Bila masuk jadi ketawa. Yang ketujuh, siswa. Bila masuk jadi mahasiswa. Yang ke-8, warna. Bila masuk jadi kata terbitan dia adalah mewarna. Yang ke-9, basuh. Bila mana masuk jadilah membasuh. Okey, kita tengok info. Imbuhan dan digunakan ketika dimasukkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ba ataupun pa. Maksudnya dekat sini, bila mana jumpa huruf ba ataupun pa, maka imbuhan yang digunakan adalah ataupun pem. Tetapi huruf ba dikekalkan dan huruf pa digugurkan ataupun dibuang. Contohnya perkataan basuh. Basuh mula-mula huruf dia adalah huruf ba. Jadinya dia gunakan imbuhan Dia kata bila guna ba maka kita kekalkan ba tu. Jadinya membasuh. Contoh kedua adalah bakar. Bila mana masuk kekal huruf ba, tak perlu buang, jadilah pembakar. Untuk contoh huruf pa, contoh pertama adalah pusing. Bila mana masuk ataupun masuk imbuhan pa, perlu digugurkan, perlu dibuang. Jadilah memusing. Kedua bagi huruf pa adalah putar. Bila mana masuk imbuhan pa, perlu digugurkan. Jadilah pemutar. Kita sambung semula. Yang ke-10, kata dasar bagi cuci. Bila masuk maka kata terbitan dia adalah mencuci. Yang ke-11, perkataan gosok. Bila masuk imbuhan maka jadi menggosok. 12, perkataan kot. Bila masuk imbuhan jadilah mengekut. Yang ke-13, perkataan dalam. Bila masuk imbuhan maka akan jadi memperdalam. Ke-14, perkataan selam. Bila mana masuk maka akan jadi menyelam. Yang ke-15, perkataan asal dia kerja. Bila masuk maka kata terbitan dia adalah pekerja.
Yang ke-16, baris. Bila mana masuk imbuhan pem, maka akan jadi pembaris. Ke-17, duduk. Bila masuk imbuhan pen, akan jadi penduduk. Yang ke-18, huni. Bila masuk imbuhan peng, maka kata terbitan dia akan jadi penghuni. Yang ke-19, tin. Bila mana masuk imbuhan penge, maka akan jadi pengetin. Yang ke-20, perkataan serang. Bila masuk imbuhan penye, maka kata terbitan dia adalah penyerang. Nombor 21, perkataan mudah. Bila masuk imbuhan per, maka akan jadi permudah. Nombor 22, lari. Bila mana masuk imbuhan se, akan jadi selari. Nombor 23, perkataan kata dasar dia rasa. Bila masuk imbuhan te, maka akan jadi terasa. Dan yang ke-24, perkataan buka. Bila masuk imbuhan ter, maka akan jadi terbuka. Okey, sebelum akhir kita tengok info dahulu. Jumlah sebenar imbuhan di awal perkataan ada 41. Tetapi untuk pelajaran dan pembelajaran hari ini, kita hanya akan mengenali 24 imbuhan sahaja. Kata dasar yang bermula dengan huruf pa, ta, sin, kaf, pi, ti, s, k akan digugurkan apabila dimasukkan dengan imbuhan berikut. Contohnya, tengok A. Mem. Bila masuk perkataan pukul, hurufnya bermula dengan huruf pa, maka digugurkan jadilah memukul. Yang kedua, men. Bila masuk imbuhan men pada perkataan tolak, automatik ta dibuang, digugurkan, maka akan jadi menolak, bukan mentolak. Salah. Yang ketiga, mengah. Bila jumpa kata dasar yang bermula dengan huruf kaf, contohnya kata, maka kaf automatik digugurkan, dibuang. Daripada mengkata, jadilah mengata. Yang keempat, imbuhan menye. Bila mana jumpa perkataan yang bermula dengan sin, contohnya serang, sin perlu digugurkan. Menyeserang akan jadi perkataan menyerang. Yang kelima, pem. Bila mana jumpa perkataan pasang, huruf pa pada perkataan pasang digugurkan, jadilah pemasang. Yang keenam, imbuhan pen. Bila mana imbuhan pen jumpa dengan perkataan yang bermula dengan huruf ta, contohnya tutor, ta perlu digugurkan. Pentutur jadilah penutur. Yang ketujuh, pengah. Bila dimasukkan dengan huruf kaf di depannya, contohnya karang, apa yang perlu dibuang? Apa yang perlu digugurkan? Yang perlu digugurkan adalah huruf kaf. Daripada perkataan pengkarang, jadilah perkataan pengarang. Yang terakhir, penya. Bila mana jumpa perkataan yang bermula dengan huruf sin, contohnya segar, dia tak akan jadi penyesegar, tapi kena buang sin, penyegar.
Itu sahaja untuk pelajaran Jawi hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.